Aktiviti 9.1, mengkaji pencernaan kanji dalam sampel makanan. Jadi bila sebut tentang perkataan mengkaji ni adalah tujuan lah, tujuan. Jadi tujuan ni mesti ada perkataan mengkaji, selalunya lah mengkaji. Kemudian kalau kita tengok sini ada perkataan kanji. Jadi kanji ni apa? Kanji ni ada di dalam karbohidrat. Okey. Jadi dia berasal daripada tumbuhan lah, berasal daripada tumbuhan. Jadi sedikit ulangan. Jadi kita kalau nak hidrolisis atau nak cernakan kanji, kita guna enzim amilase. Jadi dia akan membentuk gula maltosa. Okey. Dan gula maltosa ni kalau kita nak pecahkan dia, kita guna enzim maltase. Dia akan jadi glukosa tambah glukosa. Jadi maltosa ni dia boleh merentas tiup whisking. Maltosa dia boleh merentas tiup whisking. Glukosa dia boleh merentas tiup whisking. Antara yang tak boleh adalah sukrosa. Sukrosa dia tak boleh rentas tiup whisking. Kamu boleh search Google dekat internet tu. Dia akan beritahu lah sukrosa ni sebab dia larger molekul, dia tak boleh merentas tiup whisking. Tapi maltosa boleh. Cikgu cuba carilah maklumat tu. Jadi dia beritahu maltosa tak ada masalah, boleh merentas tiup whisking. Jadi sekarang ni gula-gula yang lain semua adalah gula penurun. Okey, semua adalah gula penurun. Jadi kita ada maltosa, kita ada apa lagi, laktosa, kita ada galaktosa, kita ada glukosa, kita ada fruktosa. Jadi semua ni adalah gula penurun. Ni kimia sikit lah, gula penurun. Jadi gula penurun ni dia ada ujian Benedict. Okey, ujian Benedict di mana kalau kita campurkan dia dengan larutan Benedict, ujian kita lakukan ujian Benedict, dia akan tukarkan warna, okey, warna biru kepada warna mendakan merah bata. Jadi dia akan jadi daripada biru, dia akan jadi mendakan merah bata. Kita jalankan ujian apa? Ujian Benedict. Kalau gula penurun. Kalau gula bukan penurun, jadi dia takkan tukar jadi warna mendakan merah bata ni. Dia takkan ada pembentukan, dia akan kekal warna biru. Jadi apa dia yang gula bukan penurun? Gula bukan penurun ni hanya ada satu sahaja, iaitu sukrosa. Sukrosa adalah gula bukan penurun. Selain daripada sukrosa ni adalah gula penurun. Jadi gula penurun ni kita uji kaji dia melalui ujian Benedict. Jadi ujian Benedict ni akan tukarkan larutan biru kepada mendakan merah bata. Ya, mendakan merah bata. Itu sedikit lah. Itu sedikit pengenalan. Jadi kamu kena fahamkan semua benda ni, maklumat-maklumat ni kena ada. Dan kamu janganlah dengar sahaja. Kamu ada modul ni cikgu bagi, kamu tulis dekat ruangan-ruangan kosong ni, ya. Yang tadi banyak-banyak cikgu tuliskan, sukrosa lah, maltosa lah, gula penurun lah, apalah semua tu kan. Tulis. Jangan dengar saja. Dengar saja kadang-kadang kita lupa. Kalau cikgu yang dah belajar lama biologi ni pun kadang-kadang lupa. Tambahlah kali pertama ataupun yang orang kata apa, bukan setiap masa kamu dengar biologi ni kan. Semestinya lah kamu pun boleh lupa juga. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Jadi penyataan masalah selalunya dia melibatkan tanda soalah. Jadi dia ada ayat tanya, perkataan tanya tu, iaitu apakah hasil tindakan enzim amilase terhadap kanji. Jadi apa tindakan enzim amilase terhadap kanji. Kemudian hipotesis. Jadi hipotesis ni adalah educated guess, ramalan awal, ramalan yang berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya. Itu adalah hipotesis. Jadi hipotesis ni tak semestinya dia betul, ya.
Kadang-kadang pun dia boleh salah juga. Kalau dia salah, kita kena tulis dekat kesimpulan hipotesis tak diterima. Kalau dia betul, hipotesis diterima lah. Jadi enzim amilase hidrolisis kanji kepada gula penurun. Jadi gula penurun ni apa? Maltosa. Dia akan tukarkan ataupun dia akan pecahkan glukosa kanji kepada maltosa. Tadi cikgu dah cerita tentang gula penurun, gula bukan penurun. Gula bukan penurun tu adalah sukrosa. Sukrosa ni tak salah dia banyak dalam tumbuhan ataupun dalam tebu, tak salah. Ya, tebu. Kalau laktosa pula dalam susu lah, susu. Kemudian pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah kita ada dimanipulasikan. Dimanipulasi adalah kehadiran enzim. Jadi ada alat radas, ada set yang kita letakkan enzim amilase, ada set yang kita tak letak enzim amilase. Ya, ada set yang kita letak enzim amilase, ada set yang kita tak letak enzim amilase. Kemudian bergerak balas adalah kehadiran gula penurun. Jadi bila ada kehadiran gula penurun, itu membawa maksud bahawa ada hidrolisis kepada kanji. Jadi kanji ni mengalami pemecahan, pencernaan oleh enzim amilase yang menghasilkan maltosa. Jadi bila ada kehadiran maltosa ni, ini menyebabkan dia boleh bertindak balas terhadap larutan biru yang terlibat dalam ujian Benedict itu dan tukarkan larutan biru ke mendakan merah bata bila ada gula penurun. Okey, ujian Benedict tadi. Kehadiran gula penurun. Kemudian dimalarkan suhu 37 darjah Celsius. Jadi suhu 37 darjah Celsius ni kamu kena panaskan sedikit lah. Okey, ataupun kamu guna ada mesin tu, dia akan suamkan air. Kita boleh adjust dia punya kepanasan air. Cikgu tak pastilah kat sekolah kamu ada ke tidak. Jadi itu antaranya lah, kena panaskan, suamkan air tu 37 darjah Celsius. Kemudian kepekatan ampaian kanji isi padu campuran. Seterusnya ada radas dan bahan. Cikgu tak pergilah satu persatu alat radas dan bahan ni ya. Kalau kamu rasa nak kena tambah-tambahlah. Tak ada masalah ya, kamu tambah ikut kepada kesesuaian kamu. Okey, yang ini sedikit berbeza dengan dalam buku teks. Dalam buku teks muka surat 147 dia guna beaker macam ni sahaja. Dia guna beaker macam ni. Cikgu terang dalam buku teks dululah ya. Dia ada beaker macam ni. Kemudian ada air lah. Kemudian dia letaklah tabung uji. Okey, dia guna tabung uji. Nak guna tabung uji pun boleh, nak guna tabung didih pun boleh. Terpulanglah. Tabung uji ni selalu kita guna bukan kita nak panaskan dia, kita nak uji sahaja. Kalau tabung didih ni selalu kita nak panaskan, yang melibatkan suhu 100 darjah Celsius lah. Tapi kalau tabung didih ni, tadi itu tabung didih. Yang tabung uji ni dia kalau setakat suhu 37 darjah Celsius tak adalah bahaya sangat ya. Jadi kamu kena panaskan dia 37 darjah Celsius suhu. Okey. Kemudian kita ada A dan B. Tabung uji A, tabung uji B. Tabung uji A ni kamu letak apa? Tabung uji A kamu letak apa? Letak ampaian kanji. Letak kanji lah. 3 ml kanji. Lepas tu letakkan enzim amilase. Tambah 3 ml amilase sahaja. Cikgu nak ringkas kan. Tapi bila kamu tulis dalam kamu punya jawapan ataupun kamu buat laporan, kena tulis bagi penuh. Kamu boleh tengok kat muka surat 147. Muka surat 147 ya. Aktiviti 9.1. Yang sebelah ni letak kanji dengan air suling sahaja. Jadi kita ada kanji iaitu 3 ml tambah dengan air suling sahaja. Okey, air suling. Jadi sekarang ni lepas beberapa minit ataupun ada jangka waktu dia, mungkin 30 minit ke 20 minit ke, kita keluarkan campuran kanji dengan amilase ni, kita letak dekat tabung uji yang lain. Jadi bila kita letak tabung uji yang lain, kita campurkan dia dengan larutan Benedict ataupun kita jalankan ujian Benedict.
Jadi bila kita jalankan ujian Benedict, sepatutnya dia akan membentuk larutan merah bata. Merah bata, mendakkan merah bata. Nak bagi tahu adanya gula maltosa ataupun gula penurun di dalam tabung uji A. Tabung uji B boleh ada ke tidak ada? Tidak ada lah. Tidak ada tabung uji B. Okey, tabung uji B tidak ada. Kenapa tabung uji B tidak ada? Disebabkan oleh tidak ada enzim amilase. Okey. Kemudian kita keluarkan juga. Kita keluarkan yang ini juga. Kita uji dengan iodin. Jadi bila uji dengan iodin, sepatutnya dia tiada lagi dah kanji, sebab semua telah ditukar oleh amilase kepada maltosa. Jadi yang ada di dalam ni tidak ada kanji lagi. Jadi larutan perang kekuningan tu akan kekal perang kekuningan. Tetapi bagi yang B ni, jadi dia akan tukar larutan perang kekuningan tu, dia jadi biru hitam. Okey, dia jadi biru hitam. Kenapa dia jadi biru hitam? Sebab ada kanji. Okey, sebab ada kanji. Boleh ya? Itu adalah ni lah. Okey, yang sekarang ni kita nak pergi cerita tentang yang dalam contoh ni. Yang dalam contoh ni dia guna whisking tube. Jadi dalam ni dia ada letak dia letak kanji, ampaian kanji lah ya. Kamu tulislah bagi penuh. Tambah dengan enzim amilase. Yang ini dia letak kanji tambah dengan air suling. Okey, letak dengan air suling. Jadi kemudian dia biarkan lah. Jadi bila dia biarkan, dia ambil air daripada luar ni, kemudian dia buat ujian iodin. Kemudian dia buat juga ujian Benedict. Jadi bila dia buat ujian Benedict, ujian iodin tidak akan ada perubahan. Iodin tu warna perang kekuningan akan kekal perang kekuningan. Manakala bagi ujian Benedict pula, larutan biru dalam ujian Benedict itu dia akan bertukar menjadi mendakkan merah bata, yang menunjukkan adanya gula penurun di kawasan luar ni. Kenapa gula penurun boleh ada dekat luar? Sebab berlaku penyerapan ataupun gula penurun tu dia keluar. Dia keluarlah daripada kawasan dia tinggi ke kawasan yang rendah, ya, dari kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Dia boleh merentas tube whisking. Gula penurun maltosa boleh merentas tube whisking, yang tak boleh sukrosa. Sukrosa tak boleh sebab dia dikatakan besar dia punya molekul dia. Tapi untuk yang ini, buat ujian iodin, tidak ada result, tidak ada hasil, sebab kanji tak boleh keluar daripada tube whisking sebab dia besar. Kanji tak boleh keluar. Kemudian gula pun tidak ada. Sebab apa? Tidak ada amilase yang dicampur. Ya, sebab itulah result dia. Tabung uji A ni, tabung uji A yang ini A, yang ini B. Larutan akan mula eksperimen kita buat ujian lah, kita ambil larutan tetap biru. Selepas sejam, mendakkan merah bata terbentuk. Maksudnya ada gula penurun, ada maltosa. Tetapi kalau kita buat ujian iodin, ambil air kat luar ni, buat ujian iodin, warna perang kekuningan tu tidak berubah. Warna kuning iodin. Iodin tu warna dia kuning, perang kekuningan. Jadi dia tidak berubah. Kemudian untuk B pula, nampak tak? Tiada langsung perubahan. Biru tetap biru, kuning tetap kuning. Okey? Kuning tetap kuning. Sebab tu kena faham. Bila kita faham keadaan macam mana pun eksperimen tu dilakukan, kita mesti boleh jawab punya lah. Kita mesti boleh jawab sebab kita faham dia punya keadaan dia macam mana. Yang mana keluar, yang mana masuk, yang mana tak boleh keluar, yang mana tak boleh nak masuk. Lepas tu kenapa dia tukar warna, kenapa dia tak tukar warna, yang mana satu gula penurun, mana satu bukan gula penurun. Kenapa kalau gula penurun tak boleh guna ujian gula bukan penurun tak boleh guna ujian Benedict.
tetapi kita boleh pecahkan gula bukan penurun iaitu sukrosa. Ujian Benedict nanti dijalankan terhadap fruktosa dengan glukosa tu, dia akan tukarkan warna biru tadi kepada mendakan merah bata. Semua tu nanti kita boleh pusing-pusing, kita faham tetap sama juga, ya. Jadi prosedur ni kamu boleh baca lah, ya, boleh baca, boleh tulis lah ikut buku teks. Kemudian dalam buku teks tu, kamu tak boleh tulis sama macam prosedur. Prosedur yang dia bagi dalam buku teks tu, dia arahan. Okey, dia arahan. Contohnya, kamu kena tengok muka surat 147. Kamu tengok ya, muka surat 147. Prosedur nombor 1. Dia tulis label 2 tabung uji sebagai A dan B. Salah ya kalau kamu tulis dalam laporan kamu macam ni. Salah. Jangan tulis dalam laporan ataupun dalam jawapan ke, dia minta kamu tulis prosedur, kamu tulis macam ni, label 2 tabung uji sebagai A dan B. Salah, tak boleh. Sebab apa? Ini arahan yang diberi dalam buku teks. Bila kamu tulis laporan, benda tu dah berlaku. Jadi bila benda dah berlaku, kamu kena tulis tabung uji telah dilabel dengan label A dan B, ataupun 2 tabung uji telah dilabel dengan label A dan B. Nampak tak beza dengan yang atas ni? Label, dia tulis kat ni label 2 tabung uji, dia bagi arahan kamu. Bila kamu buat eksperimen tu, kamu kena label 2 tabung uji. Tapi bila kamu buat laporan, benda tu dah berlaku. Jadi bila benda dah berlaku, kamu kena tukar ayat dia. 2 tabung uji telah dilabel. Ya, ni laporan, dia bukan bagi arahan. Tolonglah ya. Penting ni benda ni. Bahasa Inggeris pun sama. Bahasa Inggeris dia ada past tense dengan present tense kan? Past tense dengan present tense. Okey, kemudian kita pergilah kepada perbincangan tu, jangan. Okey, dia ada tanya, kalau kamu tengok dalam perbincangan untuk aktiviti 9.1 tu, dia tanya kenapa kita buat kenapa kita buat tabung uji B ni, kenapa kita nak letak amylase ni. Yang ni kita panggil sebagai kawalan. Kita nak buat kawalan, atau bahasa Inggeris kita panggil control. Kenapa kena ada kontrol? Sebab kita nak tengok ada tak faktor asing yang kemungkinan akan ganggu eksperimen kita. Mana nak tahu, kita ambil air daripada sini, kita buat ujian untuk Benedict, ada mendakan merah bata. Jadi maksudnya dekat dalam air ni ada glukosa. Jadi ada faktor lain yang ganggu eksperimen kita, dan kita dapat result yang tak sepatutnya. Ada benda lain yang ganggu. Kemungkinan waktu kamu guna tabung uji ni, kamu tak basuh betul-betul, ada lagi gula yang tertinggal dekat permukaan dalam dia. Jadi bila kamu keluarkan air dia tu, kamu dapat ujian mendakan merah bata. Padahal tidak ada amylase. Jadi result ni pun sebenarnya dia tak valid. Sebab apa? Dia tak berlaku pencernaan, tetapi yang menyebabkan dia jadi mendakan merah bata tu adalah gula yang ada pada tabung uji tu. Sebab itulah kita buat kawalan ni, supaya kita nak tengok sepatutnya yang ini kita tak dapat result, yang ini kita dapat result, supaya nanti kita boleh buat perbandingan. Jadi yang ini salah, yang ini yang betul. Tapi kalau kita dapat yang ini result yang sama, A dengan B, ada benda lain yang ganggu eksperimen kita. Okay. Okey, selepas sejam gula penurun hadir dalam air daripada tabung didih A. Hal ini menunjukkan kanji telah dicernakan oleh amylase menjadi gula penurun. Gula penurun meresap keluar melalui membran tube Whisking yang bersifat separa telak. Tiada gula penurun dikesan dalam tabung uji B.
Hal ini menunjukkan gula penurun tidak dapat dihasilkan kanji tanpa amilis air liur. Tiada kanji dapat dikesan di luar tiub Viskrin kedua-dua tabung didih. Hal ini menunjukkan molekul kanji terlalu besar dan tidak dapat meresap keluar dari tiub Viskrin. Ni semua saya dah cerita lah. Ni semua cikgu dah cerita dah kat dalam yang tadi tu, banyak-banyak tadi tu ya. Hopefully kamu boleh faham dan boleh tengok lah ya muka surat 147 ya, 147.